Okey, Assalamualaikum semua. Saya akan teruskan pembelajaran dalam subtopik yang terakhir dalam bab 4, iaitu pemprosesan sabun dari minyak kelapa sawit dan tindakan pembersihan sabun. Okey, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan kelapa sawit. Jadi kesinambungan daripada subtopik itu, kita akan belajar mengenai sabun, iaitu salah satu contoh uh, penghasilan daripada minyak kelapa sawit, ataupun salah satu contoh kegunaan daripada minyak kelapa sawit. Okey, minyak, lemak dan minyak adalah ester semula jadi. Okey, kalau ester ni dia sepatutnya kalau pelajar yang kimia dia tahulah nak belajar secara detail. Tapi pada peringkat awak perlu tahu ester ni merupakan salah satu contoh sebatian karbon. Ya, dia merupakan salah satu contoh sebatian karbon juga, dan dia terdiri daripada asid lemak dan juga gliserol. Okey, jadi sebagai contohnya ialah asid palmitik dan juga asid stearik. Okay, asid palmitik ni adalah asid daripada kelapa sawit dan stearik daripada lembu. Ini sebagai contohlah. Okey, dan pembuatan sabun ni, untuk kita menghasilkan sabun, kita ada dua peringkat. Okey, peringkat yang pertama ialah di mana kedua-dua molekul minyak diasingkan dengan memanaskannya dengan alkali. Okey, jadi pada peringkat ini minyak ataupun molekul minyak dia diasingkan dengan cara kita panaskan. Okey, tapi kena masukkan satu bahan, iaitu alkali. Proses ini kita namakan sebagai proses hidrolisis. Okey, dalam proses ini molekul minyak akan diuraikan. Kalau nak senang faham, diuraikan ni maksudnya dia akan hasilkan ataupun akan menghasilkan kepada asid lemak dan juga gliserol. Jadi dua bahan inilah yang ada dalam sabun, asas kepada sabun, asid lemak dan gliserol, tapi dengan adanya air. Okey, dan juga alkali sebagai mangkil. Okey, ini adalah peringkat pertama. Bagi peringkat yang kedua, sambungan daripada peringkat pertama, asid lemak tadi akan terbebas dan akan bertindak balas dengan alkali. Jadi asid lemak yang ada tadi tu, yang keluar dari peringkat pertama tadi tu, akan bertindak balas dengan alkali membentuk garam asid lemak. So, garam asid lemak inilah adalah sabun. Okey, nama dia garam asid lemak. Maksudnya hasil daripada proses yang kita panaskan tadi membentuk garam asid. Okey, proses ini kita namakan sebagai proses saponifikasi. Okey, jadi proses saponifikasi ni agak penting jugalah. Okey, saya akan terangkan apa yang berlaku dalam proses saponifikasi ni. Okey, so ini adalah peringkat pertama tadi, yang mana minyak sayuran kelapa sawit. Minyak sayuran yang kita guna ni adalah jenis kelapa sawit. Okey, akan dicampurkan dengan alkali. Okey, ataupun alkali ni terdiri daripada natrium ataupun kalium hidroksida yang pekat. Yang ini mesti pekat. Kalau tidak, eksperimen kita tak akan jadi. Okey, minyak sayuran ni boleh digantikan kepada minyak sayuran yang lain, tak semestinya minyak kelapa sawit. Boleh juga kita gunakan seperti minyak matahari, minyak zaitun dan sebagainya, tak kisah ya. Okey, kemudian proses ini kedua-dua bahan ini akan dididihkan. Okey, daripada proses pendidihan tersebut akan menghasilkan
garam natrium ataupun garam kelium. Kalau kita guna natrium hidroksida pekat, maka yang terhasil ialah garam natrium natrium lah. Kalau kita guna kalium hidroksida pekat, maka yang terhasil ialah garam kalium. So di sini ni garam lemak itu tadi merupakan sabun. Okey, dan juga gliserol. Gliserol ni adalah bahagian lapisan lemak lah yang hasilnya ataupun baki daripada minyak yang kita gunakan tadi. Okey, seterusnya ini adalah gambar rajah proses saponifikasi. Okey, tapi saya akan terangkan melalui video YouTube sekejap lagi. Okey, kemudian ini adalah kita punya apa kita panggil? Okey, kita punya persamaan. Ya, persamaan proses pembuatan sabun ataupun proses saponifikasi ni. Okey, ini adalah peringkat yang pertama, gliserol, asid lemak tambah dengan air. Yang ini adalah terdiri Okey, sekarang kita nak tengok macam mana sabun yang kita gunakan ni tadi, biasanya sabun yang awak guna untuk basuh ke, untuk mandi ke, dapat menghilangkan kotoran yang ada yang tertumpah pada baju awak. Okey, jadi sebelum saya terangkan, kita kena tahu dulu struktur pada molekul sabun. Sabun ni dia ada struktur molekul dia. Okey, struktur molekul dia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama di bahagian kepala. Bahagian kepala ni kita panggil sebagai kepala ionik. Okey, kenapa dia ionik? Mungkin dia berion ada kat situ. Alright, kemudian yang kedua ialah di bahagian ekor dia. Di bahagian ekor ni kita panggil sebagai rantai hidrokarbon. Okey, jadi kita tengok bahagian kepala ionik atau pada bahagian kepala ni, bahagian kepala sabun ni adalah bahagian yang larut dalam air. Okey, so bila dia masukkan ke dalam air, dia boleh larut lah. Tu senang nak faham. Okey, dan kita panggilkan bahagian ini sebagai hidrofilik. Hydro tu mewakili air. Filik ni suka. Okey, jadi bahagian yang suka kepada air. Bahagian yang kedua iaitu rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon ni dia tidak larut dalam air.
dia bahagian yang tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik adalah seperti grease dan juga minyak. Okey, jadi dia merupakan bahagian yang kita panggil sebagai bahagian hidrofobik. Hydro ni mewakili air, fobik ni mewakili takut. Fobia, fobik, hidrofobik. Okey, jadi dua bahagian ni, bahagian kepala ni yang larut dengan air dan bahagian ekor ni yang tak larut dalam air ni sangat istimewa sebab bila kita bila kedua-dua ciri ini ada pada molekul sabun, makanya kita boleh membasuh ataupun kita akan dapat kesan basuhan yang maksimum. Barulah sabun tu well function lah. Baru awak tahu function sabun yang sebenar tu macam mana. Sekarang saya nak tengok ya. Okey, so sekarang ni bahagian kepala sabun tu tadi, bahagian kepala yang larut dalam air ni, dia akan larut je dalam air. Bila kita masukkan, biasanya kalau awak basuh baju, awak letak sabun, dalam masa yang sama letak air kan, supaya kenapa kita basuh baju, kita pakai air sebab kita nak melarutkan bahagian kepala molekul air tu. Okey, kemudian pada bahagian hidrokarbon, okey, bahagian hidrokarbon ni ataupun bahagian ekor ni yang takut dengan air ni, dia hanya larut dalam grease dan minyak. Okey, jadi baju awak yang ada kesan kotoran tu tadi seperti grease dan minyak, ekor dia ni akan masuk ke dalam. Nampak tak pada gambar simulasi ni? Dia masuk ke dalam grease. Kepala akan berada di luar sebab kepala dia larut hidrofilik. Ekor ni, hidrofobik ni, dia akan masuk, dia tak suka air. So, dia akan masukkan badan dia dalam grease ataupun minyak. Dia rantai hidrokarbon yang tadi tu larut dalam minyak dan juga grease. So, ciri inilah yang menyebabkan dia special. Okey, lepas dia larut dalam minyak, okey, biasanya kalau kita basuh baju, kita akan kecah-kecah ataupun kita guna mesin kan, akan ada putaran yang kuat. Jadi, bahagian ekor ataupun hidrofobik ni tadi akan menarik keluar grease dan juga minyak keluar daripada pakaian awak. Jadi barulah ada tindakan mencuci. Okey, tindakan mencuci dan memberus akan menanggalkan grease dari pakaian menjadi titisan kecil. Jadi sebab itulah kalau perasan bila awak basuh baju, bila masukkan air dan baju, air masih lagi warna putih, tapi bila masukkan sabun dan awak kecah-kecah sikit ataupun awak rendam dalam masa yang lama, air tu macam bertukar menjadi warna hitam-hitam ataupun kotor. Ya, itu menunjukkan yang sabun tu telah bertindak balas di dalam air untuk membersihkan pakaian. So, tindak balas dia adalah seperti yang cikgu terangkan tadilah. Okey.